Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul pada hari ini, pada pagi yang penuh barakah hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, ya, penghulu kepada segala hari. InsyaAllah hari ini kita akan sambung. Kita nak berbincang berkaitan dengan apakah dia pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat yang tercinta. Kenapa? Sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditinggalkan kepada kita sebagai panduan. Sebab itu saya nak mulakan. Assalamualaikum kepada semua penonton Facebook yang bernama Syamsiah Saleh, Fatin Fatimah, Hartati, Bazid Aziz dan semualah. Sebab itu kita lihat, ya, bila mana seseorang dia berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah hidupnya akan sejahtera. Ujian akan tetap datang. Hidup sejahtera ni bukanlah kehidupan yang sepanjang masa senang, sepanjang masa happy, sepanjang masa semua benda best-best. Tidak. Sebab ujian pasti ada. Tapi siapa yang berpegang kepada sunnah Rasulullah, yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan senang ataupun susah, bila dia menghadapi ujian, insya-Allah dia lebih tenang dan dia lebih terpandu. Dan bila dia menghadapi kegembiraan, dia akan tidak merasa bongkak dan sombong serta kikir. Ini kita nak, ya, insya-Allah. Jadi hari ini kita nak melihat satu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pesan baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau yang sebelum-sebelum ini kita melihat, ya, pesanan Nabi berkaitan dengan apakah amalan-amalan yang sangat bagus dilakukan. Sebenarnya kita masuk berkaitan bagaimana kita kena menutup aib orang, bagaimana kita kena membantu orang daripada kesusahan, bagaimana kita kena melepaskan orang daripada kedukaan, ya, ganjaran untuk penuntut ilmu dan ganjaran untuk mereka yang mengadakan majlis, ya, zikir mengingati Allah. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada hadis yang lagi satu, iaitu hadis yang berkaitan dengan hadis yang panjang, ya, bermaksud kebaikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan supaya kita buat, insya-Allah. Ya, kita masuk. Ini adalah satu hadis yang panjang, sebenarnya, tapi insya-Allah kita boleh habiskanlah dia punya penjelasan yang menyeluruh ataupun ringkas dalam masa dalam 20 minit 30 minit ni, insya-Allah, ya. Baik, al-hadithut tasi'u wal 'ashrun, ya. Hadis kalau tengok dalam himpunan hadis yang ke-40, ini hadis yang ke-29. Saya nak bawa kepada pagi ini sebab dalam dunia yang kita duduk ramai-ramai ni, kadang kita terlupa apakah kebaikan yang perlu kita buat, ya. Jadi kita tengok. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni anin nar. Qala laqad sa'alta an azim wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال
ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Ya, daripada satu hadis yang panjang yang mana dalam hadis ini Nabi juga menyebut ayat Al-Quran. Dan kita tengok apa yang Nabi sebutkan. Hadis ini menyebut daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, katanya, ya, Muaz bin Jabal tanya Nabi satu soalan. Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepada aku dengan amal yang memasukkan aku ke syurga dan menjauhi aku daripada neraka. Jadi Muaz bin Jabal tanya Rasulullah, akhbirni, ya, kabarkanlah kepada aku berkaitan dengan benda apa yang aku buat, kalau aku buat boleh masuk syurga dan boleh elakkan, jauhkan daripada neraka. Tengok apa jawapan Nabi. Nabi jawab kepada Muaz, sesungguhnya engkau telah bertanya perihal perkara yang besar. Sesungguhnya juga amat mudah atas orang yang telah dimudahkan oleh Allah untuknya. Nabi kata pada Muaz, tajuk majlis ilmu, Cik Amin kata pesan Rasulullah kepada umat tercinta, tajuk dia. Ya, pesan Rasulullah SAW kepada kita. Ya, pada Muaz, Nabi kata soalan engkau ni ialah soalan tentang benda yang besar. Ya, dan Allah memudahkan untuk sesiapa yang Allah kehendaki untuk melakukannya. Ya, Muaz tanya, apa benda yang kalau aku buat, Rasulullah, dapat jauhkan daripada neraka dan dapat memasukkan aku ke dalam syurga. Ya, kita tengok apa yang Nabi pesan. Kalau nak masuk syurga dan nak jauhkan diri daripada neraka, ini benda yang kita kena buat secara rangkuman dia. Pertama, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan dia dengan sesuatu. Engkau mendirikan solat, engkau keluarkan zakat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan dan engkau mengerjakan haji di Baitullah. Benda simple, benda biasa kita tengok dalam rukun Islam. Kemudian Nabi sambung lagi. Tidakkah engkau suka aku tunjukkan kepada engkau pintu kebaikan? Nabi kata Muaz, dalam setiap amalan kita ni sebenarnya ada kebaikan-kebaikan. Bukan kita buat saja. Bukan kita buat tu, oh ini sebab ritual semata-mata. Tidak. Solatnya kita buat tanpa jiwa dan tanpa perasaan. Sebab apa? Solat ni wajib. Sedekah sebab sedekah ni Allah suka. Tapi di sebaliknya, apakah penjagaan yang amalan-amalan tu bawa dalam hidup kita? Pertama Nabi sebutkan, puasa itu adalah perisai. Ya, junnah, perisai. Ya. Sedekah itu pemadam kesalahan sebagaimana air memadam api. Dan solat seorang lelaki pada pertengahan malam, Nabi sebut dalam hadis, kemudian Nabi bacakan ayat tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'uha. Nabi baca ayat daripada surah As-Sajdah. Saya sebutkan maksud dia terus, ya, sebab panjang. Pertama, renggang rusuk-rusuk mereka dari tempat tidur dalam keadaan menyeru Tuhan mereka dengan takut dan dengan menaruh harapan, dan sebahagian dari apa yang kami kurniakan itu mereka belanjakan. Ini orang yang bersifat takut kepada Allah, renggang rusuk-rusuk mereka dari tempat tidur mereka. Apakah maksud ini? Tatajafa junubuhum anil madaji'. Renggang rusuk daripada tempat tidur bermaksud kita bangkit menunaikan solat malam. Kita bangkit, kita bangun ni rusuk renggang tu maksud kita angkat. Bukan tidur beralih. Ya. Kalau tidur beralih tu biasa semua orang bergolek sampai ada yang jatuh katil pun ada. Apa maksud direnggangkan? Pada waktu orang sedap tidur atas tilam vono, ya, atas tilam empuk, sedap tidur ni. Selimut kelubung tu kalau sejuk tu kan. Sedap, ya. Nak pula kalau comforter. Ya Allah, sedap.
Tapi ada golongan dia boleh angkat dia punya lambung ataupun rusuk dia untuk bangun menunaikan solat. Ini orang yang diberikan kurnia oleh Allah. Dan mereka pula menyeru Tuhan dengan takut dan dengan menaruh harapan, dan sebahagian dari apa yang kami kurniakan mereka belanjakan. Maka tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka dari benda-benda penetap mata, sebahagian bagi apa yang telah mereka kerjakan. Ini orang yang menunaikan solat pada pertengahan malam, dan dia bukan bangun saja, dia bangun sambil menyeru kepada Allah, dia bangun solat, dia bangun berdoa. Tuan-puan yang dikasihi Allah sanggup buat tak? Orang yang biasa bangun tahajud ialah petanda orang itu dikasihi oleh Allah. Tinggal lagi kena buat kerana Allah. Dia juga orang bangun tahajud. Rumah mak mentua dia bangun tahajud. Sebab apa? Oh, dia bangun tahajud, dia buka sikit pintu bagi mak mentua kot-kot lalu tengoklah. Menantu dia duduk solat tahajud. Dia tak kena. Syarat dia kena buat kerana Allah, ya. Baik, kemudian Nabi sambung lagi. Ya, Nabi pesan tadi bagaimana puasa itu perisai, sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan orang yang mendapat keuntungan ialah orang yang solat pada pertengahan malam. Kemudian Nabi beritahu, adakah engkau suka aku kabarkan kepada engkau wahai Muaz? Ni Muaz yang tanya Nabi ni. Kepala pekerjaan dan tiang dan puncaknya. Nabi tanya, nak tak aku bagi tahu kau apakah kepala pekerjaan, apakah tiangnya dan apakah puncaknya. Ini kita kata sendi-sendi kepada amalan kita. Kemudian Muaz kata, baik wahai Rasulullah. Maka Nabi beritahu kepada Rasulullah, kepala pekerjaan ialah Islam. Ini hadis yang sahih, ya. Tiang-tiangnya ialah solat dan puncaknya ialah jihad. Kemudian Nabi bersabda lagi, apakah engkau suka aku khabarkan kepada engkau penguasa bagi yang demikian itu semuanya? Maka kata Muaz, baiklah ya Rasulullah, kabarkanlah. Lalu Nabi memegang lidahnya seraya berkata, cegahlah ini. Katanya, ya Nabi Allah, dan sesungguhnya kami akan diseksa kerana kami berkata dengannya. Maka Nabi beritahu, ibu engkau kehilangan engkau, dan tidak akan ditelungkup, dicampakkan manusia ke atas muka mereka, atau Nabi bersabda ke atas hidung mereka dalam api neraka, melainkan kerana hasil tanaman lidah-lidah mereka. Ini Nabi bagi ancaman dan peringatan supaya menjaga lidah, kerana banyak orang yang dicampakkan ke dalam neraka tidak lain tidak kerana lidah dia. Baik, kita tengok syarahan hadis. Pertama, Nabi SAW, ya, pada satu hari Muaz bin Jabal datang kepada Nabi bertanyakan soalan. Soalan yang Muaz tanyakan ini, dia nak tanya apakah amal yang memasukkan dia ke dalam syurga dan dapat jauhkan daripada neraka. Ya. Baik, Nabi kata pada Muaz, wahai Muaz, sesungguhnya engkau telah bertanya soalan yang besar. Soalan yang dapat selamatkan hidup dunia akhirat. Ya. Maka Nabi beritahu, benda ni kalau Allah mudahkan bagi seseorang, maka dia akan mudah untuk usaha dan amal untuk buat amalan ini. Tetapi kalau orang yang tidak dimudahkan Allah, maka susahlah dia untuk lakukan amalan ini. Maka soal untuk kita mudah beramal ialah soalan taufik dan hidayah daripada Allah. Sebab itu, bukanlah kita nak kata, oh Allah dah mentakdirkan, jadi kita redha sajalah. Nak buat macam mana, Allah dah takdirkan aku malas solat. Nak buat macam mana, Allah takdirkan aku malas beribadah. Terjunlah luncai bersama labu-labunya. Jadi maksudnya di sini apa dia? Kena sedar hakikat. Kita kena sentiasa minta pada Allah, kurniakanlah kita hidayah dan taufik untuk beramal ibadah. Dan bila dah dapat beramal tu, jangan pula riak, jangan pula takbur, membanding-bandingkan pula dengan orang lain yang tak buat. Sebab semua itu ialah izin daripada Allah. Ini perisai menjaga hati kita. Kalau Allah tak izin, maka tak jadilah. Tetapi kalau malas buat, jangan jadikan itu alasan. Itu maksud dia. Ya. Dan bila dah berjaya buat, jangan berbangga-bangga dengan diri sendiri. Segala kudrat, segala keinginan nak buat tu semua Allah yang kurniakan.
Contoh, saya yakin tuan-puan depan saya ni orang yang suka pergi majlis ilmu, suka dengar majlis ilmu. Ya, kita ada kawan ke pasangan ke jenis suka tengok drama saja. Suka dengar hiburan je. Kita ni punyalah ya, sambil buat kerja rumah buka live ustaz-ustazah. Ya, sambil bawa kereta dengar ceramah, dengar lagu nasyid. Jangan pula hina orang yang suka dengar lagu sia-sia. Jangan pula pergi pandang rendah kepada orang yang suka tengok hiburan. Benda boleh berubah sekelip mata dengan izin Allah. Jadi kalau kita boleh beramal, bersyukur kepada Allah. Dan pandang Allah yang izin aku buat. Dan kalau kita ni rasa malas beribadah, sedar diri tu banyak sangat kekurangan dalam ibadah, mintalah pada Allah. Kurniakan kita taufik dan hidayah untuk beramal. Sebab itu ada orang dia boleh pergi majlis ilmu banyak-banyak. Ya, ustaz ceritalah, ustaz tu dia follow, ustazah ni dia follow. Ya, tetapi kenapa amal tidak seiring dengan ilmu? Ya, kerana tidak ada taufik dan hidayah. Dan hidayah ini perlu kita usahakan, bukan menunggu begitu saja. Ini kita kena yakin kepada Allah, siapa yang berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ya, sebab itu hindari hati daripada rasa takbur. Lihat orang lain yang mungkin kurang amalannya, usahlah kita bersangka-sangka dan menghukum. Sebab kita boleh buat pun dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena ingat hakikat ini. Baik, seterusnya. Kita pertama, Nabi SAW berpesan kepada kita ialah janganlah mensyirikkan Allah. Dan Nabi pesan kepada kita menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu. Dan ini bermaksud menyembah Allah, mengerjakan ibadah dengan ikhlas, dengan perasaan dan jiwa, dan tidak sama sekali dicampuri dengan perkara yang selain daripada Allah. Inilah dikatakan tauhid pada ibadah, dan segala amal yang baik dikerjakan mestilah berlandaskan tauhid dan ikhlas. Saya nak sebut berkaitan dengan tauhid dan ikhlas ni berkaitan dengan riak. Riak ni apa tuan-puan? Riak ini bila kita buat satu amalan ibadah dan kita mengharapkan pandangan makhluk padanya. Contoh, kita buat ibadah, kita rasa nak orang tahu apa yang kita buat. Ya, kita nak orang tahu apa yang kita buat. Kita buat kerana makhluk. Ini berkaitan dengan perkara-perkara ibadah. Sebab ibadah ni, dia hanya diterima kalau ikhlas kepada Allah. Kita solat ke, kita puasa ke, kita sedekah ke, kalau ikhlas kerana Allah, maka diterima di sisi Allah. Ini syarat untuk jadikan ibadah. Tetapi kalau dah bercampur, bendanya halus, dah bercampur dengan nak mengharap pandangan makhluk, nak makhluk tahu, nak makhluk pandang walaupun sedikit, ibadah tersebut dah bercampur dengan tidak ikhlas. Sebenarnya rugi. Contoh, orang bersedekah. Okey, dia sponsor kolah masjid. Ya, dia ni orang besar lah, sponsor dalam 1,000. Okey, kolah masjid nak buat adalah beberapa ribu perlu. Dia sponsor dah 2,000 lah kata. Banyak lah tu. Ya, seorang individu sponsor 2,000 lah. Jadi, okey lah. Dia cuba ikhlas, tak bagi tahu orang. Ada seorang hamba Allah. Dia letak nama dia hamba Allah ya. Letak 2,000 sponsor kolah. Dia okey lah, tak bagi tahu orang. Semua kan nak jaga ikhlas katanya. Jadi tiba-tiba berlaku masalah di surau. Ya, ada dia mungkin AJK surau, orang kuat surau ke, orang mula pertikai ke apa kan, orang tak lantik jadi AJK. Contoh, jangan AJK surau, jangan rasa saya apa mengata kita contoh. Lepas tu daripada dia rasa elok-elok nak tutup amalan, tiba-tiba dia kata, ya dah bengang-bengang ni, dah teruji ni, tiba dia kata, kalau tak bagi 2,000 tu tak dapat buat surau. Tak dapat buat kolah surau tu tau. Kan? Bila orang tak gaduh tak kisah. Bila dah gaduh, bila ada konflik, dia rasa nak mengungkit pula kan. Jadi sebab itu, antara contoh lah macam tu. Jagalah ikhlas tu sehingga ke penghujung. Contoh kita ni ada sedekah. Buat sedekah lah, senang sebenarnya saya nak bagi contoh. Sedekah kita ada sponsor anak saudara kita. Contoh, anak saudara kita tu kita sponsor dia belajar.
Okey lah, rasa ikhlas sangat dah ni, tak beritahu orang ya. Seronok tengok anak saudara berjaya tak payah balas. Bila anak saudara tu contoh buat salah ke ya, ada berlaku selisih faham, tiba kita ungkit. Ya kau dulu tu belanja, kau dulu tu belajar Pak Ngah ni yang sponsor tau. Kan dah terbit balik dah. Sebab itu sedekah kita ni biar ikhlas. Kadang-kadang bila berlaku konflik baru kita tahu sedekah tu ikhlas ke tidak. Bila orang pertikai ke, bila berlaku rasa macam tak dihargai ke, kadang-kadang kita nak mengungkit balik. Jadi jagalah ikhlas tersebut sehingga ke penghujungnya. Bahkan ada kisah disebutkan ya, bagaimana ada seorang ulama. Dia nak menjaga ikhlas amalan dia. Ulama ni dia ada alim ya, seorang orang alim ni, orang berilmu. Dia ada tulis satu kitab. Kemudian dia tulis kitab tu dalam masa yang lama, tetapi dia tidak sebarkan kitab tu. Dia tidak sebarkan, dia tidak publish lah kalau zaman sekarang. Dia tidak publish kitab tu, sehinggalah dia di ambang maut. Bila dia tengah nazak tu, dia pesan kepada orang di sekeliling dia, kalau aku mati dalam keadaan aku membuka tangan aku, tolonglah sebarkan buku yang telah aku tulis tu. Tetapi kalau aku mati dalam keadaan menggenggam tangan aku, jangan sebarkan buku yang aku tulis. Kerana apa? Kerana rupanya beliau nak menjaga hati supaya ikhlas, ya, nak menjaga hati supaya terjaga hati dia tu sehingga ke akhir hayat dia tu, barulah dia nak sebarkan buku tu. Maka dalam keadaan dia meninggal tu, dia pesan, kalau aku buka tangan aku di penghujung usia, sebarkanlah buku aku tu. Sebab beliau bimbang kalau buku tu disebarkan sebelum sebelum beliau meninggal dunia, takut bercampur dengan perasaan takbur bila orang puji-puji buku dia ke, takut bercampur dengan perasaan tidak ikhlas dalam beliau menulis buku. Maka di penghujung usia baru beliau benarkan. Ya, bila dia buka tangan dia, orang sebarkan, dapatlah pahala mengalir terus menerus walaupun beliau telah meninggal dunia. Tetapi diri beliau dah tak ada kat dunia dah untuk menghadapi pujian orang kepada buku dia, untuk rasa tidak ikhlas ke terhadap buku-buku yang telah dia tulis. Jadi bukanlah saya nak kata mesti ulama-ulama tu kena tunggu meninggal baru sebar. Tidak, saya nak tunjuk salah satu contoh ya, perlakuan yang aneh ataupun rare lah kita sebut, berkaitan orang yang nak sangat menjaga niat dia. Tapi jangan pula sampai tak buat ibadah sebab nak jaga supaya jangan riak. Saya tak nak solat sunat dekat surau ya. Biasa kalau kat rumah buat je, tapi kat surau ni bila ramai orang saya tak buat sebab saya takut saya riak. Itu pun riak juga. Sebab apa? Sebab kita masih lagi rasa kita yang buat. Aku ni orang takut orang pandang. Ikhlas bebas dari segala pandangan makhluk kepada amalan kita. Kita tak berasa pun kita ni yang buat, kita ni yang hebat, kita lah yang mampu. Tetapi kita sandarkan kepada Allah, kerana Allah izin aku buat. Alhamdulillah. Pagi ni dapat dengar majlis ilmu. Kerana apa? Kerana Allah izin aku dapat dengar majlis ilmu. Allah bagi hidayah untuk aku cenderung suka majlis ilmu. Segalanya kembalikan kepada Allah. Inilah amalan yang ikhlas. Bukan lagi masih bersandar pada kita. Malaslah nak puasa sunat sebab orang dah start puji-puji. Awak ni selalu puasa, saya tengok. Baguslah. Minggu depan tak puasa dah. Sebab apa? Nak jaga hati. Jangan. Teruskan buat amal ibadah. Teruskan. Tetapi pada masa yang sama, bersihkan hati tu. Dan amalan kebaikan ni, bila makin lama kita buat, dah tak heran sangat dah puji-pujian orang. Mungkin pertama kali tu struggle juga nak bersihkan hati tu. Tapi lama-kelamaan insya-Allah kita berjaya membersihkan amalan kita. Sebab itu teruskan buat amal ibadah kerana Allah. Teruskan buat amal ibadah sambil membersihkan hati. Teruskan buat amalan kebaikan sambil mensucikan hati daripada kata-kata makhluk. Bukannya tinggalkan ibadah sebab takut orang puji. Bukan tinggalkan ibadah sebab rasa tidak ikhlas. Itu salah. Buat ibadah terus menerus sambil membersihkan hati. Jadi itu kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, dan kita tengok. Menurut riwayat daripada Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhuma,
Beliau pernah bawa sebakul roti pada malam yang gelap gelita untuk mencari orang miskin yang hendak diberikan kepada mereka sedekah, seraya membaca ayat Allah yang bermaksud, jika engkau menampakkan sedekah-sedekah kamu, maka sebaik-baiknya. Tetapi jika engkau sembunyikan sedekah kamu dan berikan kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagi kamu. Dan jika ia akan menghapuskan sebahagian daripada dosa kamu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, surah Al-Baqarah ayat 271. Ini menjadi salah satu dalil kepada kita sedekah ini boleh dizahirkan ataupun disembunyikan. Tetapi lebih baik jika kamu sembunyikan. Dan jika kamu berikan kepada orang fakir, maka itu lebih baik. Bukanlah bermaksud tidak bagus orang yang menunjukkan sedekah. Pertama, tujuan sedekah yang ditunjukkan ini kalau kita bertujuan untuk memberikan inspirasi kepada orang lain. Bagikan contoh. Dan yang kedua, kalau kita macam sekarang buat NGO ke apa, sumbangan orang ramai, perlu ditunjukkan. Ya, sedekah tu yang orang sedekah pada kita, kita tukang beri, tukang sebarkan tu, supaya melegakan hati orang. Orang tak berkata-kata mana pergi duit sumbangan kami. Dan kita kena zahirkanlah, kena tunjukkan, okey, ni sebahagian daripada sedekah para penderma yang beri sumbangan untuk bantuan banjir sekian-sekian. Nah, ini ke mana pergi duitnya. Terutama dalam adat zaman sekarang, orang nak melihat ke mana pergi duit sedekah. Jangan kata, oh ni duit daripada saya. Padahal sedekah sumbangan orang ramai. Dia boleh buka ruang-ruang fitnah yang lebih besar. Itu boleh. Tetapi selain daripada itu, lebih baik kalau kita sembunyikan. Contohlah, kita ada bersedekah 10 kali. Kita nak bagi inspirasi kepada orang, cukuplah kita bagi tahu 2-3 kali je. Janganlah setiap kali sedekah bagi tahu orang. Simpan juga amalan yang kita sembunyikan. Bagus tujuan dakwah, tetapi jangan setiap amalan kita tunjukkan atas kerana nak dakwah, nak inspirasi. Perlu ada juga bahagian sedekah yang kita sembunyikan untuk menjaga hati kita, latih hati tersebut. Ya, terutama dalam zaman sekarang di mana ramai yang cuba berlumba-lumba lah untuk menginspirasikan. Kena juga ambil masa bersendirian, fikir dulu. Aku tunjuk pada orang sebab apa? Kenapa aku letak di Facebook? Kenapa aku letak di page? Tujuan tu kena jelas. Ya, jangan buat kerana akhirnya nak bawa orang kepada mengagungkan kita. Kalau tujuannya jelas, ya Allah, semoga orang lain dapat inspirasi untuk buat baik sama-sama. Dapat lagi pahala dakwah. Dapat lagi pahala menunjukkan tauladan yang baik. Tetapi kalau dikhawatiri dengan menyebarkan perbuatan baik yang kita buat, dikhawatiri merosakkan amalan, kita tahu hati masing-masing. Jujurlah pada hati, ya. Jadi kalau kita tahu kita ni tak kuat, nanti kalau kita post ni adalah orang komen-komen bagusnya, ya, sejuk perut ibu mengandung bagai-bagai, tahu dah kita ni Allah sedapnya baca komen puji-puji tu kan. Tahu dah jenis mana diri tu. Jadi lebih baik kita sembunyikan, ya. Tapi kalau memang kita nak inspirasi orang dan kita jaga hati baik-baik, silakan, sebab dia dapat menggalakkan orang berbuat kebaikan. Dan di pihak kita yang melihat, jangan pula kita kata, oh dia ni menunjuk-nunjuk sedekah dia ni. Kesian, tak dapat apa lah kau tunjuk ke orang. Kan? Bukan pada kita nak menilai ikhlas ke, riak ke, takbur ke perbuatan seseorang. Cuma kita nilai diri masing-masing, cukuplah. Ya, kita anggap baik pada orang, oh dia nak tunjuk supaya kita pun bersemangat sama. Macam baru-baru ni bila berlaku banjir, berlumba-lumba orang bagi bantuan, baguslah. Kadang bila ditunjukkan tu, orang ni pun ada rasa nak buat juga. Kita berbondong-bondong memberikan bantuan, berlumba-lumba nak bagi bantuan kepada orang banjir. Bagus, dia wujudkan satu gelombang besar. Tapi ingat tuan-puan, janganlah setiap satu sedekah tu nak disebarkan. Simpan juga amalan yang diserokkan, amalan yang kita simpan untuk menjaga hati kita. Baik, dan kita tengok lagi satu yang diberikan Nabi SAW ialah berkaitan dengan perkara yang menjadi pintu kebaikan. Antara lain ialah
mengerjakan solat pada pertengahan malam. Sembahyang itu menghapuskan kesalahan dan dosa. Ini dalam surah As-Sajdah, ya. Nabi SAW sebutkan tadi. Mereka yang membangunkan, ya, mengangkat rusuk-rusuk mereka daripada tempat tidur. Jadi sahabat sekalian, banyakkanlah kita solat pada waktu malam. Ya, sebab apa nilainya tinggi? Sebab itu ialah antara solat yang sangat susah untuk dilakukan. Sebab apa? Tengah tidur. Jadi kalau usia kita dah dewasa ni, belajar-belajarlah bangun tahajud. Belajar-belajarlah bangun malam. Dan pesan untuk diri saya jugalah. Memang susah tuan-puan. Tetapi sementara nak biasa. Nanti dah biasa, insya-Allah makin mudah, makin mudah. Dan ingat, kata seorang alim, kata seorang ulama sufi, ya, antara tanda kita ni telah terbelenggu dengan dosa ialah bila mana dua benda. Antara tanda lah kita ni sebenarnya banyak dosa. Pertama, kita susah sangat nak bangun malam untuk solat tahajud. Kedua, kita susah nak berpuasa sunat pada siang hari. Bermaksud diri kita telah terbelenggu dengan nafsu dan dosa. Jadi cubalah mendidik nafsu, melemahkan nafsu dengan berpuasa sunat dan dengan menunaikan solat tahajud. Nafsu nak tidur tu besar, nak rehat. Tetapi kita bangun, kuatkan diri, maka kita telah mengalahkan nafsu. Nafsu nak makan pada siang hari tu besar tu. Terutamanya kalau bukan bulan Ramadan. Bulan Ramadan tak apa, seia sekata semua orang puasa. Ya, hampir semua orang puasa lah kecuali yang uzur. Ya, tetapi kalau bulan tak Ramadan, selain pada bulan Ramadan ni, orang lain kiri kanan kadang-kadang makannya bau, sedapnya bau, jadi lagi susah. Tetapi kalau kita boleh buat, insya-Allah pahalanya besar, ya. Jadi kita lakukan. Baik, saya sambung sikit lagi. Kemudian, ya, berkaitan dengan keutamaan solat tengah malam. Ya, antara kebaikan untuk orang yang solat di tengah malam juga ialah mereka akan terhindar daripada melakukan dosa-dosa. Ya, orang yang bersolat malam juga, ya, akan mendapatkan, ya, fikiran yang lebih khusyuk untuk beribadah. Sebab waktu solat tengah malam ialah waktu yang kita mudah terhindar daripada gangguan. Dan solat tahajud ialah solat yang sangat utama dan istimewa di sisi Allah. Baik, kemudian Nabi juga mengabarkan kepada kita, ya, tentang pekerjaan di dalam Islam. Pertamanya, kepala kepada amal ialah Islam, iaitu yang utamanya mestilah beriman kepada Allah. Tiangnya ialah solat, kemudian puncaknya ialah jihad kepada Allah. Bermaksud apa amalan tu bila kita buat kerana Allah. Ya, kemudian kita menjaga amalan kita. Dan puncaknya ialah jihad kepada Allah, ya. Jihad kepada Allah ini bukanlah bermaksud kita keluar ke medan perang. Jihad kepada Allah ialah usaha untuk menegakkan agama Allah. Kalau pada zaman Rasulullah, jihad lebih disamakan dengan perperangan, dengan perjuangan menentang musuh secara fizikal. Tetapi pada zaman kita, jihad ini ialah perkara untuk menegakkan syariat Allah. Dan jihad ada banyak cabang-cabangnya. Yang boleh kita sebutkan ialah, tuan-puan, kalau anda berusaha untuk menegakkan syariat, usaha yang keras, usaha yang susah, benda yang buatkan kita rasa tak senang, itulah kita panggil mujahadah. Sebab itu siapa yang susah nak solat, usaha juga. Siapa yang nak baca Quran, siapa yang nak tinggalkan kemungkaran, susah. Allah pandang kesusahan tu. Jadi jangan rasa sia-sia. Susahlah nak ibadat, susahlah nak bangun malam tak biasa, ya. Susahlah nak puasa sunat. Semua tu Allah pandang kesusahan-kesusahan tu. Jadi tidak ada kesusahan yang dibiarkan di sisi Allah. Baik, dan terakhir sekali sebelum kita menamatkan, Nabi memberitahu perkara yang menguasai semua itu. Pesan Nabi yang terakhir ialah, Nabi pegang lidah dan Nabi kata, cegahlah lidah daripada kejahatannya. Bermaksud, ambil berat tentang apa yang lidah kita perkatakan. Sahabat yang dirahmati Allah sekalian, pada zaman sekarang bukan lidah saja tetapi jari yang menaik. Apa sahaja perkataan yang keluar daripada badan kita, baik yang kita zahirkan dengan lidah ataupun dengan perkataan, komen-komen, kecaman dan sebagainya, janganlah kita laksanakan.
Jaga baik-baik, sebab Nabi pernah bersabda dalam sabdaan yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka cakaplah benda yang baik ataupun diam saja. Kalau tak ada benda yang baik nak dicakap, maka diam saja. Saya menyeru kepada sahabat sekalian, jagalah mulut kita. Jagalah komen kita. Jagalah apa yang kita sebarkan di Facebook. Nampak berita, komen, kecam dan sebagainya. Salah. Tolong jaga. Kalau boleh siapa yang join majlis ilmu ni kan, yang kerap-kerap join ni, jagalah ni jari jemari ni. Kadang nak komen orang zaman sekarang kata apa? Komen bita-bita je. Ya? Kecam aje, ya? Jangan. Tak ada benda baik nak cakap, diam saja. Tahan jari jemari. Rasa macam nak komen je jahat-jahat, buat politik. Rasa macam nak troll-troll menteri. Sabar. Sebab apa? Sekadar memuaskan nafsu saja tu. Jadi jaga diri baik-baik, jaga lidah. InsyaAllah kita akan sejahtera. Inilah pesanan ringkas Nabi SAW kepada kita, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan kita dapat menjaga amalan kita, menjaga lidah kita, menjaga solat malam kita, menjaga sedekah kita, menjaga niat dalam setiap amalan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan, kerana inilah jalan-jalan untuk masuk syurga dan mengelakkan daripada masuk neraka Allah. Itu saja. Minta maaf kalau ada sebarang salah silap. Jumpa lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Jangan lupa esok pagi bersama dengan Da'i Hidayu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya ternampak satu komen. Facebook Asma Zuraida kata, saya takut nak komen sebab esok jari ni jadi saksi. Betul. Ya, bahkan pada hari akhirat kulit pun boleh berkata-kata. Jadi jagalah sahabat-sahabat. Dan inilah fungsi majlis ilmu. Siapa datang banyak majlis ilmu, akhlak jadi semakin baik, semakin takut pada Allah, alhamdulillah. Tapi siapa datang majlis ilmu tetapi makin lama makin banyak menerakakan orang, makin lama makin banyak amal kejahatan, makin lama makin rasa angkuh, carilah di mana silap dalam kita menuntut ilmu. Sebab ilmu membuatkan akhlak menjadi baik. Ilmu seharusnya membuatkan seseorang makin tunduk kepada Allah dan makin bertambah amalan. Mudah-mudahan Allah memimpin kita, sahabat-sahabat sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.